شيخنا الشيخ حجي محمد مسعود أحمد منصور. وأصولهم وفروعهم قرابتهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف ودخول الوقت. Dan ke-12 masuk waktu. Fil muwaqqati, pada sembahyang yang ditentukan. Maknanya yang ke-12 syarat takbiratul ihram itu mestilah dah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, maka tidak sahlah takbiratul ihram itu. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan ke-13 iqa'uha, jatuhnya takbiratul ihram itu halal istiqbali, hal keadaannya pada menghadapkan kiblat. Takbiratul ihram wajiblah menghadap kiblat, melainkan sembahyang di atas kenderaan yang tak dapat nak dituntut
akan kiblatnya. Nak ditentukan kiblatnya tak boleh. Selagi boleh tentukan kiblat, maka wajib takbiratul ihram menghadap kiblat. Duduk. Wa alla yakhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiri takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Wa alla yakhilla biharfin, dan ke-14 bahawa jangan merosakkan ia musalli dengan lain huruf, min hurufiha, daripada segala hurufnya, yakni huruf takbiratul ihram itu. Jangan rosakkan segala huruf takbiratul ihram tu. Contohnya Allahu Akbar, kaf diganti dengan qaf, kaf ganti dengan qaf. Akbar, Allah Maha Besar, dia tambah dengan qaf jadi akbar, Allah ahli kubur pula jadi. Ataupun dia takrirkan ra, Allahu Akbar, tu nama takrirkan ra tu jadi banyak, Allahu Akbar, jadi batal sebenarnya sebab ra jadi banyak. Atau dia panjangkan ba, Allahu Akbar, Allah gendang raya. Ramai kita tengok orang konon-konon nak sebut nama Allah lah, warak rengat lah, rupanya dia mempersendakan kalimah Allah. Allahu Akbar, dia panjang lagu tu, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu namanya mustahzi'una bi ayatillah, orang yang memperolok-olokkan, orang yang mempersendakan kalimah Allah. Jangan duk panjang Allahu Akbar jadi Allah gendang raya, tulis kat buku tu gedung. Jangan duk sebut Allahu Akbar Allah gendang raya, jadinya haram. Konon-konon nak berzikir lah, nak sebut nama Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, tapi sebut tak tahu Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mustahzi'una bi ayatillah. Tak kira lah ramai orang lagu tu. Sebut Allahu Akbar tu, bar tu tak panjang, bar panjang jadi salah, jadi Allah gendang raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang bar buat apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah gendang raya. Jadi lagu tu. Banyak yang sebut gendang raya, Allah gendang raya ni banyak. Kadang-kadang dah ustazah dah pun, dah ustaz dah pun. Jadi pasal apa lagu tu? Tak tahu pasal apa. Pasal dia nak menggolongkan dirinya dalam golongan mustahzi'una bi ayatillah. Orang yang mempersendakan ayat Allah Ta'ala, memperolok-olokkan ayat Allah. Sebab tak perhati. Banyak lagu tu. Bermalam ni ada benda yang
yang haram. Orang buat kerja agama campur-campur dengan yang haram, disangkanya itu adalah ibadah. Zaman ni lagu tu lah, buat macam mana. Tegur lagi, kata kita susah lah ni. Zaman ni yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Bercampur-campur lelaki perempuan, semua korang nak buat kerja agama. Tak dapat tidaklah ke zaman ni lagu tu. Ni bila kita sebut lagi, dia kata kita ekstrim, fanatik semua ada, sesat pun ada. Ke zaman ni lagu tu lah. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ni ada. Baik. Wa ta'khiri takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Dan yang ke-15, mentakhirkan takbir makmum daripada takbir imam. Apa maksud mentakhirkan? Yani mengkemudiankan takbir makmum daripada takbir imam. Mesti imam dulu takbir, lepas tu barulah makmum. Jangan serentak. Makmum takbir dulu pada imam pun tak boleh, serentak dengan imam pun tak boleh. Jadi makmum adalah takbir selepas daripada imam bertakbiratul ihram dengan tamam. Tak boleh masa imam sebut Allah, dia pun Allah juga, tak boleh. Mesti imam dia sebut Allahu Akbar, barulah dia mula takbir. Jangan mendahului, jangan bersama, ataupun jangan pak imam belum habis dia dah takbir, tak sah bayar. Yang ni jarang berlaku lah, tapi ada juga. Itu. Wa syurutul Fatihah, dan bermula dan tak ada itu. Syurutul Fatihah, bermula segala syarat Fatihah. Tu tanda bab berhenti tu. Ni baca tak erti pula, tak boleh tanda. An takbiratil imami, tu tanda mati. Tutup situ, noktah situ. Habis. Ni bab, ni ayat baru pula. Syurutul Fatihah, bermula segala syarat Fatihah itu asyaratun, 10 perkara. Titik. At-tartibu, pertamanya tertib. Ingat, syurutul Fatihah asyaratun. Jadi besok kalau dalam ujian dia tulis kam syurutul Fatihah, maka jawab syurutul Fatihah asyaratun. At-tartibu, pertamanya tertib. Apa maksud tertib? Tertib tu bukan, tertib ni maknanya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud kata tertib.
menurut peraturan. Tertib maknanya mendahulukan yang dahulu dan kemudiankan yang kemudian, ataupun kita kata menurut peraturan, mengerjakan solat. Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia, itu nama dia tertib. Wal muwalatu, dan yang keduanya muwalah. Apa dia muwalah? Iaitu berturut-turut. Berturut-turut. Maksud kata berturut-turut ni, iaitu hendaklah membaca Fatihah itu jangan diselang oleh berhenti yang lama. Itu maksud kata muwalat. Membaca Fatihah itu jangan diselang dengan berhenti yang lama. Apa maksud kata berhenti yang lama? Baik, dobit kata berhenti yang lama itu sekira-kira satu ayat Al-Quran. Dia berhenti itu sekira-kira kalau baca Quran ni dah habis satu ayat, baru dia baca pula ayat terusnya. Itu namanya tidak muwalat. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Lepas tu dia berhenti lama, ambil nafas. Iyyaka na'budu, ambil nafas tu boleh, tapi jangan ambil nafas tu lama, sampai kalau baca satu ayat pun boleh habis. Maka tu jadi tidak berturut-turut. Baik. Wa mura'atu hurufiha, dan yang ketiganya memeliharakan segala huruf Fatihah. Huruf Fatihah ni ya, dia tak ada huruf-huruf yang mengeja nama syaitan. Cuba tengok ada berapa huruf dalam Fatihah tu yang tak ada. Tu huruf-huruf tu semua huruf-huruf yang mengeja nama syaitan. Jadi ya, bila kita baca Al-Fatihah tadi, jangan tersalah menyebut huruf. Contohnya apa dia? Tersalah menyebut huruf yang huruf yang mati, jadi hidup balik. Kalau sebut huruf ni apa dah? Makhraj. Contohnya macam mana? Ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha diganti dengan ha. Nirrahim. Him. Jadi ha kan jadi ha tu. Jadi ha. Jadi kalau jadi ha, jadilah mengubah huruf, batal sembahyang. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, Rahim tu sama dengan makna Rahim dalam bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim, Ib tu maknanya bapa, Rahim tu maknanya penyayang, yang penyayang.
Ibrahim bapa yang penyayang. Itu bapa, Rahim tu penyayang. Ibrahim ni bukan dia bahasa Ibrani. Dia bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab, penyayang Rahim dengan ha. Dia Rahim dengan ha. Baik, walaupun maknanya sama, tapi mengubahkan huruf, jadi tak sah juga. Kita tak apa ya, Rahim dalam bahasa Ibrani sama dengan Rahim dalam bahasa Arab. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Batal sembahyang pasal ubah huruf. Walaupun sama maknanya tak boleh. Ataupun dia mengubahkan yang selalu juga berlaku kita duk baca zal daripada zai, huruf zai jadi zai, jadi zal, zal zai, zal zai. Cara sebut zal, hujung lidah kena hujung lidah mestilah mengena hujung gigi, baru nama zal. Kalau hujung lidah duduk belakang gigi, itu jadi zai. Contohnya macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 3 huruf makrajnya di hujung lidah yang terkena di hujung gigi. Ta, tha, zal. Ta, tha, zal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inna anzalnahu inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar, jangan kal kausar. Kalau sebut kausar jadi makna pecah, kautsar maknanya banyak. Dengan sa jadi makna banyak, dengan sin jadi makna pecah. Sungguhnya kami telah mengurniakan nikmat yang pecah-pecah kepadamu. Inna a'tainakal kautsar, sebenarnya al-kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Jadi jaga-jaga sebut ta dengan zal tu. Banyak orang sebut zal, termasuk kita pun kadang-kadang tersasul juga sebut siratal ladzi, jadi zai tak jadi zal. Siratal ladzi jadi zai tak jadi zal. Pasal lidah duduk belakang gigi, dia nak lidah bertemu hujung gigi, hujung lidah kena hujung gigi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta zal dengan ta juga, hujung lidah kena hujung gigi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi wajib jaga huruf-hurufnya, makhraj hurufnya. Jaga huruf tu makna jaga makhraj huruf. Makhraj huruf maknanya tempat keluar huruf. Kharaja, telah keluar. Makhrajun, isim makan, tempat keluar huruf. Jaga molek. Apa lagi? Ta. Siratal ladzi, jangan tol ladzi. Dia bukan tol ladzi. Ta di atas, ta fathah bunyinya ta, bukannya to. Ta. Siratal ladzina an'amta
Ada orang dia kadang-kadang kita tu, so kata ada orang lah, kadang-kadang kita sendiri berlaku tersalah sebut pada An'am tu, kita hidupkan nun, siratal ladzina an'amta alaihim. Tu kadang-kadang kita tersebut macam tu. Jangan kata orang lah, kita kata orang lagi, jadi kita tu betul orang salah. Kita tu kadang-kadang salah, kita tersebut siratal ladzina an'am, jadikan nun tu hidup balik. Seolah-olah ada nun berbaris tasydid, berbaris fathah, nun syaddah fathah jadinya, bukan nun sukun, nun syaddah fathah, an'am. Jadi mengubahkan huruf dia, mengubahkan barisnya, mengubahkan tasydidnya. Tak ada tasydid, dibuh tasydid. Ada tasydid tak bubuh pula. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tu kita tak ada tasydid pula. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Kadang-kadang salah cara sebut yang menjadi kal gunnati. Kal gunnati, seolah-olah dengung. Jangan baca seolah-olah dengung ni, jadi salah baca. Jadi lahnun, jadi salah baca. Macam mana yang seolah-olah dengung lagu ni. Kadang-kadang jadi dengung batas sembahyang. Seolah-olah dengung tu jadi qabih, buruk bacaan. Macam mana seolah-olah dengung? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tu namanya kal gunnah. Baca lagu tu tak molek, jadi qabih, buruk. Pasal apa? Dia hampir-hampir nak jadi dengung. Kalau dia panjang sikit jadi dengung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia panjang lagu tu jadi dengung. Ayat tu jadi batas sembahyang, berubah makna dia. Jadi mim tu ada dua. Dia tak boleh dengung. Kalau dengung jadi mim tu jadi dua. Dengung tu pasal huruf tu jadi dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia dengung jadi mim tu jadi dua. Tu dengung ni hukum dia, huruf tu ada dua. Tu je jadi hukum dengung. Faham? Jadi jangan dengung, dan jangan seolah-olah dengung. Maka baca dengan kal gunnah, seperti dengung, maka tu qabih, buruk. Kalau baca bil gunnah, itu haram, batal tu, pasal menambahkan huruf. Jaga boleh. Kadang-kadang kita suka baca lagu tu, sepak tu. Dalam Quran, cuba tengok satu surah Ar-Rahman. Wala jan. Kan? Kita baca satu harakat setengah. Pasal apa? Dengung. Pasal apa? Nun bertasydid. Kalau kita baca Maliki yaumiddin, nun tu bukan bertasydid. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita tersalah baca. Jangan kata korang, kita kata kita dulu. Jangan duk cari salah orang. Salah mulut kita pun salah banyak. Kadang-kadang kita tersebut yang salah. Jadi kita betul. Itu antara kesalahan huruf di dalam membaca Fatihah. Lagi apa? Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ada apa tu? Iyyaka ada tasydid. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tak ada tasydid itu, jadi kami menyembah matahari. Jadi kami menyembah matahari, tak jadi hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tu asalnya. Hilangkan tasydid tu, jadi kami menyembah matahari. Tu kata Pak Cumi. Baik. Jadi jaga tasydid ni. Iyyaka na'budu. Tadi maliki yaumiddin. Yang boleh berubah dalam Quran ni, iaitu harakatnya yang boleh berubah. Yang boleh berubah dalam Fatihah ni harakat pada baca maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin boleh ubah ma tu je satu harakat. Maliki yaumiddin, tu boleh. Pasal dia tak mengubahkan makna. Dia tak mengubahkan makna dan tak mencederakan bacaan. Bahkan harus mengubahnya dalam membaca Fatihah di dalam solat pada rakaat kedua, tapi tidak pada rakaat pertama. Kenapa dibolehkan rakaat kedua digalak? Apa tidak pada rakaat pertama, hanya pada rakaat kedua? Kerana sunat dipendekkan rakaat kedua daripada rakaat yang pertama. Sunat dipendekkan rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama. Pasal apa rakaat dua? Mula-mulanya panjang rakaat pertama. Bahkan sunat baca surah yang panjang-panjang, sekira-kira 200 ayat. Kita tak telarat nak buat. Rakaat kedua pendek. Rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua bacalah alam nashrah. Jangan rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua baca surah al-baqarah pula dah. Dah terbalik. Panjang pula. Jadi rakaat pertama baca Fatihah, baca surah, jangan panjang, lebih panjang daripada rakaat pertama, sunat. Dan hendaklah surah yang dibaca itu menurut tertib dalam susunan surah-surah Al-Quran. Jangan dulu belakang baca alam nashrah rakaat pertama, baca wadduha rakaat kedua, tu terbalik. Dia gostan. Gostan tu makruh. Faham? Jadi kalau nak baca wadduha rakaat pertama, alam nashrah rakaat kedua, baru dia menuruti Al-Quran. Kalau nak baca rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, boleh tak? Tak boleh ya. Pasal lepas qul a'udzu birabbin nas, mana ada surah apa dah. Jadi kalau nak baca qul a'udzu birabbin nas, baca rakaat kedua. Rakaat pertama surah sebelum ni apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq umpamanya. Jadi cara nak baca surah tu ingat. Cara nak baca surah tu ingat. Ni sunat, taklah wajib. Yang pertama, hendaklah surah yang dibaca itu menuruti tertib susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Hendaklah surah-surah yang dibaca itu menuruti tertib susunan di dalam Al-Quran. Seperti qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama,
Kemudian rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Jangan kat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dia jadi tak menurut tertib, dia jadi ghostan. Begitulah contohnya. Baca wadduha rakaat pertama, baca alam nashrah rakaat kedua. Jangan alam nashrah rakaat pertama, wadduha rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi terbalik, ghostan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, rakaat surah pada rakaat yang pertama hendaklah lebih panjang dari surah pada rakaat yang kedua. Surah pada rakaat yang pertama hendaklah lebih panjang dari surah pada rakaat yang kedua. Contohnya apa? Kita nak baca surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Surah Inna a'tainakal kautsar ni ataupun surah Al-Kautsar, dia surah paling pendek dalam Quran. Dia ada 3 ayat je. Maka jangan baca dia pada rakaat yang pertama, jadi makruh. Bacalah dia pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama nak baca apa? Bacalah inna anzalna ke, alam tarakai ke. Baca ayat yang sebelum daripada dia. Itu cara nak baca Fatihah, nak baca surah dalam Al-Quran. Baik, itu antara yang sunat, taklah wajib. Yang sunat, cuma tak buat yang sunat ni jadi makruh. Tak buat yang sunat jadi makruh. Itu kata memelihara segala huruf-hurufnya. Banyak lagi lah tu dalam tiap huruf. Iyyaka na'budu, tasdidkan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan panjang pula kat budu tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia panjang budu tu buat apa? Jangan panjang budu tu, dia berubah makna dia. Ingat budu ikan bilis ke apa? Budu tu pendek je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ta tu dengan nasta'in. Jadi lidah Melayu tu huruf Arab, dia kena ikutlah cara Arab. Nasta'in. Baik. Ihdina ha. Kat mana makraj ha? Makraj ha tu di dada. Kalau baca jadi ha. Dia gegar kat dada. Ihdina sirat. Jaga balik ha. Ni nanti nak jadi imam tarawih, betul Fatihah tu molek. Kemudian waladdallin. Jadi dal. Dot ni kena tarik ujung lidah bagi kena langit-langit di atas. Sama ada ditarik belah kanan ataupun belah kiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, lidah, ujung lidah kena hujung langit-langit. Sama ada ujung belah kanan atau ujung belah kiri, mana yang terbiasa.
jangan waladda jadi dal. Jangan pula walabolin. Ada nak pergi main bowling pula. Tu jadi ba. Baik. Itu huruf dad. Satu lagi mag. Mim ghain. Mag. Jangan terlebih. Jadi magdu. Jadi ghain tu hidup. Baris apa tak tahu. Tapi dia hidup. Baris tak tahu. Nak kata teha tak? Nak kata qalqalah pun dah. Nak kata apa pun tak tahu. Ghairil maghdu. Banyak kadang-kadang orang dengar. Kadang-kadang kita yang baca lagu tu. Terus saya tengok orang saya tengok kita ada. Ghairil maghdu bi alaihim. Ghairil maghdu. Jadi ghain tu hidup. Bagi apa tak tahu. Bunyinya ke? Ghain bagi apa bunyi ke? Tak? Tapi selalu duduk dengar baca lagu tu kan. Dengar duduk bunyi magu. Magdu, bukan magdu. Bukan magdu, magdu. Oh no, surat hijau sampai dah. Jabatan Pertanian tu. Tu. Mardi nak bagi subsidi baja ke bagi tengok satu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mak lazim kalimi musaqqal 6 harakat. Ada orang baca Fatihah ayat yang akhir tu dia potong 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan lagu tu namanya qiraatul qabih, bacaan yang buruk. Pasal dia potong 3. Satu ayat potong 3. Tak batal tapi buruk. Kemudian buruk juga kalau dia baca lagu ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buruk juga tapi kurang sikit. Namun harus berhenti kerana nafas tak panjang. Ya. Maka jaranglah orang nafas panjang. Boleh baca satu nafas di luar solat boleh, dalam solat dah tak boleh. Tak tahu pasal apa. Saya pun tak boleh kena dah. Suara jadi pendek. Afdalnya dalam mazhab kita Syafi'i itu satu ayat dan jangan dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat tu yang paling baik. Cuma kita kadang-kadang nafas tak panjang. Jadi kata ulama tajwid, kalau nafas tak panjang jangan sampai potong 3, potong 2 sudahlah. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Hanafi siratal ladzina an'amta 'alaihim tu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tu satu ayat.
Tu belakang tu monyet ke apa? Monyet duduk atas meja. Dia buat konsep rock bintang. Baik, habis. Kemudian baca amin. Sebelum baca amin, sunat kita saktah, berhenti sebentar, sekadar 4 harakat. Kita baca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Kemudian kita baca amin. Jadi nak baca Rabbighfirli ni bila kita baca Fatihah, bukan dengar imam Fatihah. Imam baca Fatihah, dia sunat baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita makmum yang dengar tak sunat. Kita tunggu dia sebut amin baru kita baca amin. Jangan baca amin sebelum imam baca amin. Jangan belajar kat TV. Itu mazhab lain. Ni banyak betul lagu tu. Kadang kita pun terikut-ikut dengan TV. Sebab tu kena pergi ngaji dengan TV. Itu mazhab Hanafi. Jadi kita mazhab Syafi'i ni tunggu imam baca amin barulah kita baca amin. Nabi kata siapa yang membaca amin paling kuat, dia tu yang paling afdal solatnya. Dalam solat jemaah tu dia paling afdal pasal dia baca amin kuat. Jadi kita ni malas nak baca amin kuat-kuat. Kadang-kadang dengar Pak Imam seorang dia baca amin, ahli semua tidur. Menjerit kuat. Kukah kiok malam kuat. Tapi baca amin tak kuat, tak ada suara lah. Mana nak ada suara dah, ada kukah. Baik. Jadi dia kata tadi syurutul Fatihah asyaratun at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu, memelihara segala hurufnya. Ini huruf-huruf Fatihah. Wa mura'atu tasdida wa mura'atu tasdidatiha, dan memeliharakan sabdu di dalam huruf, di dalam bacaan Al-Fatihah. Melayu kata sabdu, Arab kata tasdid. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan kelima bahawa jangan diam ia musalli, ini orang yang bersolat itu, musalli ni orang yang bersolat itu akan diam yang panjang. Baik, dalam sembahyang yaskutu, dia kata yaskuta saktatan tawilatan, jangan dia diam, akan diam yang panjang. Jangan saktah dengan saktah yang panjang. Maka dalam tiap-tiap ayat Quran tu jangan dia berhenti yang panjang. Tu kata alla yaskuta saktatan tawilatan, jangan ia diam, akan diam yang panjang. Maknanya dengan diam antara satu ayat dengan satu ayat sepanjang satu ayat. Jangan dia duduk diam, tak baca apa-apa, sekira-kira kalau baca tu satu ayat tapi dia tak baca, dia lama diam, lepas tu baru dia sambung ayat seterusnya, maka batal solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu dia berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, dia sambung lambat. Tu kata diam sebagai diam yang panjang.
maka batal sembahyang dia. Baik. Saya berhenti sekat dulu. Wala qasiratan. Jadi saktah ni ada 6 bila dalam solat. Jangan duduk tambah-tambah saktah. Jangan tambah-tambah saktah. Ya. Baik, soalan. Apa soalan dia ni? Ketika sujud, tapak tangan terlapik kain. Tapak tangan terlapik kain, telekung. Boleh ke? Ni orang perempuan ni, orang perempuan ke orang lelaki-lelaki. Dia gini. Yang tak boleh terlapik ketika sujud tu hanyalah dahi. Yang tak boleh terlapik ketika sujud hanyalah dahi. Hidung terlapik tak apa. Tapak tangan terlapik tak apa. Jari kaki terlapik tak apa. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Jadi maknanya nak pakai sarung tangan boleh. Nak pakai sarung tangan boleh, tak batal. Tapi tak digalakkanlah dalam solat pakai sarung tangan. Seperti mana kita nak pergi umrah, nak pergi tawaf. Masuk dah kucing tu. Dia tak masuk ke depan, dia masuk ke belakang. Bandai cari tuan dia. Asyik jadi pak dia. Kucing beng Syed. Baik. Jadi tangan, tapak tangan terlapik dengan sesuatu itu harus, tidak membatalkan solat. Baik, habis. Yang tak boleh terlapik ni dahi. Yang kedua, kalau baca surah yang sama pada rakaat pertama dan kedua, boleh ke? Contoh surah Al-Ikhlas. Baik, pada solat fardu dan pada solat sunat, membaca surah yang sama pada tiap-tiap rakaat, iaitu rakaat pertama dan rakaat kedua, hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Melainkan solat sunat yang tertentu, yang telah ditentukan sama bacaan surahnya, seperti solat hajat 4 rakaat, kaedah Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Pertama baca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas. Begitulah dilakukan pada rakaat kedua, ketiga dan keempat. Maknanya 4 rakaat tu sama dia surah dia. Maka yang tu tak apa. Yang tu tak jadi makruh. Pasal sudah ditetapkan kaedahnya begitu. Tapi kalau yang tak ditetapkan kaedahnya, seperti sembahyang zuhur ataupun sembahyang tarawih, jadi hendaklah surah tu mestilah tidak serupa. Melainkan sembahyang tarawih rakaat kedua pada nisfu Ramadan yang pertama, masuk pula alam namanya. Pada nisfu Ramadan yang kedua,
10 Ramadan yang pertama, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. 20 rakaat orang buat. Ya, tiap-tiap rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama baca alhaakumut takatsur, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Nah, kemudian rakaat kedua, kemudian sampailah habis rakaat kedua tu baca qul huwallahu ahad. Ni 10 Ramadan yang kedua pula. Malam 15 dia baca lah pula inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah al-qadar. Pada rakaat yang pertama, tiap-tiap rakaat pertama baca inna anzalna. Maka tu tak apa dah, pasal dah ditentukan surahnya gitu. Tapi yang tak ditentukan surahnya, maka hendaklah sunatlah. Maka sunatlah jangan diserupakan rakaat yang pertama dan yang kedua akan surahnya, jadi makruh. Wallahu a'lam. Dah sambung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين